Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, good evening. Apa habang baik no? Terima kasih atas sokongan dan juga tontonan. Hari ini cerita punca je ni no? Punca lori terbakar. Cerita terbakar lah, lori terbakar. Lori terbakar. Yang buat terbakar tak boleh lah. Abang ni apa bukanlah orang yang ada pengalaman dengan lori terbakar ni. No, tapi apa nama menolong, jumpa kat jalan ada lah, pernah lah, no. Sabar sikit. Jadi berdasarkan sabar sikit pengalaman yang Abang Zul ada, jadi nak kongsi hari ni antara punca no, versi Abang Zul lah kepada lori terbakar no, khususnya ataupun kenderaan terbakar amnya no. Tapi khususnya lori lah, saya cerita pasal lori ya. Dia terbahagi pada dua lah apa punca lori terbakar ni. Yang pertama, yang paling kerap berlaku adalah electrical lah, punca dia no. Dan yang kedua mechanical. So kita cerita satu persatu no. Punca electrical ni selalunya no, dia wiring lah, wiring no. Dia bermula daripada wiring system. Selalunya dia berlaku pada lori yang lama no. Kenderaan yang lama, lori yang lama. Jadi risiko untuk terbakar tu tinggi ya. Sebab apa? Wire kan, wire ni dia ada apa jangka hayat dia lah kan, selepas berpuluh-puluh tahun. Apabila plastik yang membalut tembaga, normal wire ni adalah plastik yang membalut tembaga no? Dalam ada tembaga, plastik balut dekat luar. Itu normal lah. Berbanding dengan yang terkini ni, fiber optik. Yang terkini, wire yang terkini pada kenderaan yang terbaru ni, abang dipahamkan no? Abang sendiri pun tak nak tengok betul-betul lagu mana rupa wiring tu. Sebab zaman fiber optik ni keluar, lori-lori tu tak pernah ada problem dan abang tak pernah dapat peluang untuk belek no? Lori yang model baru-baru ni, mengikut cerita daripada sumber yang boleh dipercayai, ia adalah daripada fiber optik, yang mana wiring dia sangat sikit, mengurangkan risiko untuk terbakar, mengikutnya apa yang dia katakan lah. Okay, kita tinggalkan bab fiber optik. Kita cerita ni kenderaan lama. Jadi kenderaan lama ni selalunya tembaga balut dengan plastik, yang mana sampai satu-satu tempoh dia ada, dia panggil oksidasi no? Ataupun orang kampung abang panggil oxidation, yang mana tembaga tu akan jadi macam nak reput no? Kemudiannya plastik pun sama, dia ada tempoh dia sampai satu masa dia akan jadi sangat-sangat rapuh. Pernah tak hangpa belek-belek wiring lori yang hangpa bawa, lori lama lah no? Lori lama ataupun trailer yang lama kepala baru tapi trailer hak lama. Ada token yang dia beli prime mover baru tapi dia masih pakai trailer yang lama pun ada. Ada macam tu. Cuba hangpa belek-belek tu, cuba hangpa picit tengok wire tu. Maknanya ambil satu hujung apa wire, ambil satu lagi hujung wire, cuba patahkan dia tengok. Putus ya wire tu. Kalau dia dalam keadaan yang kata dah samat tempoh hayat lah, senang cakap, memang dia akan patah. Dan bila patah dia putus ya. Maknanya yang patah tu adalah bahagian apa cover plastik tu, yang bahagian dalam tembaga yang dah oxidize tu pun putus sekali. Itu antara punca no? Antara punca yang mana dia selalunya dia tak jadi sendiri no? Mungkin lah kerana vibration atau apa semua kan, tapi yang tu kurang berlaku.
Dia selalunya berpunca daripada manusia juga. Sebab apa? Yang ni daripada pemerhatian abang no? Sebab apabila lori tu terbakar, kita tanya ke dia, kemarin ada buat wiring buat. Dia nanti kata, ada kemarin ada buat wiring lampu lah apa. Hari ni lori tu terbakar. Kita tengok daripada logik dia tak mana tau. Lori tu lama, kemarin dia buat wiring lampu, hari ni lori tu terbakar. Kita bukan nak salahkan siapa-siapa dah, tapi kita nak cari punca lah. Jadi di mana punca dia? Manusia. Apabila dia buat kerja, mungkin dia tersentuh, dia tertolak, dia tertarik. Sebab nak buat wiring ni kan dia kena tarik wire. Wire ni selalunya dia duduk satu tempat ramai-ramai kan. Dia jarang wire dia duduk dia saja, kemudiannya dia duduk tang lain tak ada kan. Dia wire ni kerap kali dia kalau hampa duk perhati lah kan. Abang tak pandai wiring-wiring, tapi abang duk perhati lah. Kan dia suka duk berhimpun banyak-banyak kan. Jadi apabila dia duk berhimpun banyak-banyak tu, kadang-kadang wireman masa dia duk mencari punca kepada lampu tak menyala tu kan, masa dia duk test dengan test pen tu kan, dengan lampu dan juga apa nama yang penyepit, kemudian ada jarum satu kan, dia akan guna satu mentol tu kan, dia cucuk kan. Kadang-kadang dia cucuk dia tercucuk atau tertolak atau terkepak atau terapalah wire yang dah reput, yang mana kemudian dia putus. Tapi dia tak perasan. Nak jadikan cerita, dia tak perasan. Selepas settle semua, dia pun balut-balut lebih kurang dengan black tape. Okey, siap dia dah. Kita pun jalan. Lori pun, lampu pun menyala elok balik lah kononnya memang menyala tu, tapi wire yang lain dia punca yang nak menyala ni, dia mesti wire daripada bateri campur positif atau wire merah. Kalau wire yang hitam dia tak, negatif dia takkan menyala Jadi apabila wire yang merah bertemu dengan body bertemu dengan negatif, dia akan mengeluarkan spark. Spark. Okey, apabila dia spark, kemudiannya ada satu-satu benda yang dia boleh sambak untuk dijadikan bahan api. Dia kena ada bahan api. Kemudian dia kena ada oksigen, baru dia menyala. Dia mula selalunya dia berasap dulu. Pada masa dia berasap tu, yang tu kira orang kata masa dalam tempoh apa? Bara walaupun bukan bara, tapi macam orang kata, kita kata macam tu lah. Dalam tempoh bara. Kemudian dia kena angin. Pasal apa? Selalunya dia terbakar ni tengah duduk berjalan. Ada yang terbakar masa duduk parking pun ada, bukan tak ada. Tapi selalunya masa duduk berjalan, dia tiba menyala. Jadi itu antara punca daripada sistem wiring. Lagi abang lanjutkan lagi berkaitan dengan benda ni. Kemudiannya dia berkait dengan wiring juga. Yang ni dia tak semestinya lori lama, mungkin lori baru. Terutamanya model-model daripada sebelah Europe yang sangat sensitif. Apabila kita pandai-pandai modify, benda ni abang dah dipesan oleh tocu abang dulu tocu lama abang dulu, zaman Volvo F7 lagi. Depa dah pesan dah. Depa kata lori Volvo ni tolonglah depa, janganlah duk tarik wire ikut dan. Sebab apa, zaman tu orang gila duk pasang kaset, pasang radio. Sebab radio ni adalah benda yang mewah pada zaman tu, macam lah ni lah, lori pasang Android kan. Itulah dia punya perumpamaan dia. Lah ni siapa dalam lori kalau ada Android tu kira kemas betul? Melainkan lah kalau lori yang model baru macam Volvo FA, Scania S series tu, mereka tak heran lah. Sebab mereka memang ada skrin 9 inci dalam tu. Tambah yang model new FS tu, skrin dia 10 inci tu 17 inci kah. Jadi dia tak heran lah benda tu. Ni yang contoh lori biasa ni, lori yang keluaran tahun 2000 sampai 2020 kan, yang tak ada apa touch screen punya ni, dapat pasang Android, best lah kan. Nampak canggih lah. Sama juga zaman kami dulu, awal 90-an dulu. Kalau dapat pasang kaset yang high power sikit, pecah kepala. Nanti hampa kata lah, takkan Volvo tak bagi radio. Cek, Volvo bagi radio, tapi zaman tu punya radio tahu tu lah. Jadi nak bagilah nampak canggih sikit berbanding dengan radio zaman law ni. Volvo zaman law ni dia bagi radio RDS Ion tu sikit punya sedap lah. Betul tak? Tak payah buah apa dah, tak payah buah setting apa dah, meletup yang bunyi. Sampai kan
kaki trailer jatuh, heret kau atas jalan, keluar api, orang punya duk hang pun tak sedar. Sebab buka ambil volume habis. Pernah kena tu? Jadi dipesan oleh tocu-tocu lama, lori-lori yang jenis model daripada Europe ni, jangan duk tarik wire ikut dan. Bila kita modify wiring dia, maka ada kemungkinan besar lah dia akan menyebabkan kebakaran. Yang mana kalau kita perhati pula, bahagian dalam lori daripada Europe ni, kebanyakannya dia adalah plastik. Kemudiannya orang panggil apa? Soft touch, no? Ni macam ni. Jenis-jenis ni memang mudah untuk sambat api ya. Dia mula daripada dalam lah selalunya, no? Dan menyebabkan kebakaran. Jadi itu benda-benda yang kita kena elokkan. Jangan modify ikut suka kita. Kita rasa kita faham berkaitan wiring. Itu tak nafi. Ramai orang faham berkaitan wiring. Tapi masalahnya, bukan semua wiring yang kata kita rasa kita faham tu adalah betul mengikut spesifikasi kenderaan tu, no? Sebab kenderaan apa moden ni, dia macam-macam dia punya ni. Kalau kita tak faham betul, kuatir kita salah perkiraan, no? Salah perkiraan menyebabkan dia jadi terlebih load di mana-mana. Kemudiannya dia akan, wire akan jadi panas. Kemudiannya dia akan menyebabkan kebakaran, no? Wire panas, cair, keluar api ya. Itu ialah cerita dia. Jadi benda-benda tu lah yang kita nak cuba elakkan. Jangan modify ikut dan cakap tu lah, no? Berasa nak tarik, berasa syok-syok, nak tarik wire ni, nak buat benda ni. Berasa syok-syok nak tarik wire, nak bubuh lampu pergi banyak apa. Bukan tak boleh boh, tapi pastikan anda mendapat apa nama wiring diagram, faham betul-betul lah. Faham betul-betul ke tahu boleh tak boleh, no? Boleh ke tak boleh. Kemudiannya banyak yang abang duk parti tengok tu buat wiring langsung tak ada safety. Maknanya apa yang tak ada safety? Tak pasang fuse. Maknanya kalau ada shock ya, memang menyala terus Sebab antara safety yang abang faham lah berkaitan wiring ni adalah fuse lah. Kalau fuse tu putus, so selamat lah, tak terbakar lah. Mana fuse putus saja tak terbakar lah orang kata kan. Kalau tak peralatan tu kenderaan, betul tak? Jadi itu benda kan. Maknanya ada orang boleh buat wiring tapi dia sendiri pun tak faham habis berkaitan safety. Jadi nak tambah apa-apa aksesori pun pastikan mengikut piawaian daripada pengeluar syarikat lori tu. Yang senang sekali bagus, tanya dengan depa punya service center ataupun minta depa tu yang buat. Sebab abang dipahamkan, apa-apa nak buat benda pun, kalau kata model baru punya lori ni, driver trainer tu bagi tahu ini sok punca dah. Kalau hang nak tarik wire, nak buat apa-apa pun di sini. Yang tu sahabat abang Nazritan bagi tahu. Dia dah tunjuk lah, jangan duk tarik ikut dan. Maknanya kan, faham kan istilah tarik kan. Dia ada tempat dia, poin-poin dia. Kemudiannya apa, ini satu perkara yang abang sendiri lalui dulu zaman abang bawa bas tu. Sebab bas ni sistem wiring dia agak kompleks tu. Sebab dia ada macam-macam benda, dan yang paling ketara kali tu bas ni dia ada lampu yang banyak no? Lampu cukup banyak kan, bas kan, nak bagi terang bas tu. Jadi pada tempoh abang bawa bas tu, bukan bas eksekutif tu sebelum daripada tu lah, kadang-kadang berlaku lah putih fuse no? Zaman tu fuse fuse botol zaman tu. Bukan fuse yang jenis ni, fuse botol fuse kacau kan, tahu kan. Jadi fuse tu jenis tu bila putih tocu bang yang kononnya cerdik tu ini tocu bas lah, bukan tocu lori tadi. Dia pesan macam lain, dia pesan untuk keselamatan. Tocu bas ni dia buat macam lah, dia kata berapa A dia kata. A tu ampere kan. Berapa A tu yang putih tu, kita kata 15. Okey, hang kerat wire ni dia kata. Dia ambil wire lama, kira 15 dia kata. Bubuh kat ujung tu, dia tak bubuh balik. Boleh lah macam tu. Dia kira satu urat wire yang biasa tu adalah 1 amp.
Mujur lah, tak berlaku apa. Zaman tu abang remaja lagi, ikut lah kan. Tocu kan, kita ikut lah kan. Dia orang lama. Mujur lah, tak ada apa-apa kan. Tak terbakar bah apa. Abuan. Jadi fuse putih bermakna ada masalah. Bukan fuse putih apa ni, yang kemudian ni abang nak kuanti pula kan. Dia buat macam mana. Fuse putih 15 ampere. Dia buat apa? Dia bubuh 25 tambah 10. Dia kata bila bubuh 25 tak putih lah. Okey lah dia tak nampak. Okey. Benarnya fuse putih tu bersebab. Sebab apa fuse putih? Sebab dah ada masalah dia. Wiring dah bermasalah. Bukannya saja-saja apa nama fuse tu boleh putih. Okey, saya dah sambung. Okey, sambung balik. Settle apa dah abang panggil? COD lah. Cash on delivery. Okey, apa sambung balik cerita apa punca lori terbakar tu. Tadi apa fuse kemudiannya ni yang bahagian apa pengetahuan maknanya pengetahuan driver, logik akal driver kepada macam mana cara nak mengatasi dia daripada melarat. Apabila kebakaran berkaitan dengan wiring ni, pada yang tak tahu lah, yang tahu tak apalah kan. Yang tak tahu benda pertama, kalau kita dia macam ni apabila kebakaran yang bermula pada wiring ni, dia selalunya berbau busuk. Plastik terbakar plastik terbakar bau macam macam tu plastik terbakar, dia akan bau macam tu. So itu kita boleh bagi 90% dia bermula daripada wiring. Kemudiannya dia keluar asap yang warna pelik. Warna pelik. Kalau daripada dalam lori dia memang nampak warna pelik asap dia. Sebab kalau kita on aircon terutama yang ada aircon lagilah cepat dapat tangkap bau dia. So apa yang kita perlu buat apabila kena benda perkara macam tu, yang pertama kali secepat mungkin cuba parking. Cuba parking dengan secepat mungkin, tapi seselamat mungkin lah. Jangan main kepot ikut jalan. Tak lagi konon nak menyelamatkan diri, menyebabkan orang lain pula yang ni kena gelek dengan lori tengoklah kiri kanan semua. Parking, berhenti tu, cuba matikan enjin kalau dia boleh mati lah. Sebab kadang-kadang dia tak boleh matikan enjin. Sebab apa? Lori yang model baru ni semua banyak pakai auto choke macam kereta kan, tutup switch kan. Tapi kalau sistem wiring dia dah rosak, kita tutup tu switch, elektrik dah tak ada nak supply, dia tak akan mati enjin. So ikhtiar kan untuk matikan enjin. Kalau dah boleh mati ke, tak boleh matikan enjin ke, turun, kemudiannya secepat mungkin cuba cabut kepala bateri secepat mungkin. Tapi tengok risiko lah, tengok risiko keadaan, perhatikan suasana. Kalau api dah menyambar, janganlah, jangan apa ni lah, nyawa kita dulu lah, diri kita dulu. Jangan biar bagi kita cedera ataupun nyawa kita terancam kerana nak menyelamatkan lori. Sebab lori ada insurans kena ingat memang takut Allah ditokek marah ataupun lori tu lori handari habis lah aku dah insurans dah. Ingat balik tu. Banyak orang terlupa bab tu. Tak tahulah kalau lori yang hang bawa tu memang tak ada insurans tu, tak boleh kata apalah. Cara logiknya lori ada insurans. So boleh, kalau boleh selamatkan, ikhtiarkan macam tu. Cabut kepala bateri. Cabut kepala bateri ni barat macam mana? Cabut je lah. Jangan duk fikir kata nak kena buka skru pelan-pelan, takut rosak apa. Tak ada. Dia bukan macam tu. Cabut je. Pecah-pecah lah kepala bateri. Sebab apa? Kita nak memutuskan pengaliran elektrik. Sebab apabila kebakaran bermula daripada elektrik, kalau kita boleh putuskan aliran elektrik, insya-Allah potensi untuk kebakaran tu merebak tu rendah. Dan bukan kata lepas cabut kepala bateri tu tinggal pemadam api, benda ni kena ada. Ni kebanyakan lori yang baru-baru ada pemadam api kan. Duduk kat tepi kaki driver tu, kalau lori Volvo lah. Dia ada kat kaki driver tu. Yang lama-lama ni tak tahu, tinggal bekas tempat ikat dia ya. Pemadam api dia ada dalam pejabat. Abang tanya apa siapa hampa simpan dalam pejabat? Takut driver curi. Jawapan macam tu. Tepuk dia abang dengar. Abang kata tu dia hampa baca kata driver curi kalau lori terbakar.
Oi diam. Susun penuh dalam jebang. No. Di mana? Itu apa cakap ini ya. Tengok susun penuh dalam jebang. Dia pasal apa pemadam api dia tak bagi kat lori. Takut driver curi dia kata. Jadi pemadam api no. Abang pun ada bawa satu sebab abang tahu kenderaan yang abang pandu ni buruk. Jadi abang dah bawa. Tapi letak di tempat yang selamat lah no. Jangan letak pemadam api ikut dan kat air. Jadi macam abang cerita dulu kan, lori terbalik, pemadam api tu main empuk kepala hang pula cedera kerana pemadam api yang pasal konon nak menyelamat satu benda yang lain pula yang berlaku. Jadi dia tak ada pemadam api tu kalau nak simpan pun kena di tempat yang selamat, yang diikat dengan sempurna. No, kena selamat, kena duduk dalam keadaan kukuh. Okey, itu cerita electrical. Okey, tadi yang abang cakap tadi tu electrical no. Ini nak cerita apa abang cakap tadi berkaitan dengan mechanical. No, punca daripada mechanical. Punca mechanical ni dia kurang tapi ada, no, ada berlaku. Yang paling kerap sekali kebakaran bermula daripada brek yang terbakar. Itu paling kerap yang mechanical ni. Pernah dengar kan? Pernah tengok kan? Tiba-tiba lori tu menyala dekat tayar menyala. Depa kata tayar terbakar. Tapi punca dah dari mana? Daripada brek. Dia tayar tak saja-saja berjalan-jalan tetap menyala dah. Itu bukan dia no. Itu cerita dongeng Sama juga macam orang duk kata lori meletup kan. Lori tu jalan-jalan tetap meletup. Wish. Ingat cerita perang balin bom meletup. Dah. Dia tak meletup. Dia yang meletup tu benda lain. Dia terbakar kemudian meletup. Dia apa dia yang menyebabkan dia terbakar dan meletup tu? Tu cerita lain no. Sama jugalah dengan yang ni. Tayar tu terbakar kerana apa? Dia punca daripada brek. Dia tak ada kata tayar tengah duk jalan-jalan. Tayar tu terlampau botak kot. Tayar lama tu menyala. Dah. Dia punca pada brek. No, sama ada brek jam ataupun kerana masa turun bukit no. Masa turun bukit menggunakan terlampau banyak brek menyebabkan brek tu overheat. Brek tu komponen brek ni kita kata drum brake yang punca selalunya jadi punca ni. Komponen dia punya brake shoe dia tu, kasut brake tu, tempat yang brake tu tekan di drum tu, dia tu benda yang mudah terbakar no. Dia mudah bau-bau hangit, kemudiannya dia akan boleh menyala. Kemudiannya di dalam tu ada abuk-abuk no. Abuk-abuk yang mana bekas daripada kesan brek yang sebelum ni, yang mana boleh menyebabkan dia menjadi punca ataupun bahan api, menjadi bahan api yang menyebabkan dia boleh menyala. Kemudian drum tu akan jadi merah menyala, dan di sebelah drum tu ada rim, kemudiannya ada tayar. Tu pun bahan api juga. Jadi dia akan sambang. Jadi mengikut apa yang abang difahamkan, apabila dia dah sampai ke tahap merah menyala tu no, kira memang kita memerlukan jumlah pemadam api yang sangat banyak untuk bagi dia padam. Dan tu lah nak beritahu kalau brek jam ataupun ada masalah daripada punca daripada brek. Kalau dia ni cuba elakkan jangan sampai dia dah masuk tahap jadi merah menyala no? Kalau drum dah jadi merah menyala, memang dia memerlukan sangat banyak pemadam api. Kalau kata kereta bomba tu, kalau kata dengar kereta bomba tu, dia satu kereta bomba tu punya ayak tu dia kena tembak. Abang pernah tengok satu kejadian lori trailer. Masa tu di Port Klang, abang nak halau ke utara, sampai satu tempat dia tengok lori tu baru, masa tu dia baru duk berasak lah. Abang pun berhenti belakang lah. Tengok dia duk turun, dia panik driver duk panik Dia dah berhenti tepi jalan, trailer dia duk berasak. Macam ni mesti brake yang besar ni kan. Kemudian abang pergi kat dia, potong trailer kan. Abang kata kat dia, dia kata dia dah jadi tergamam kan. Bila tergamam, abang pergi tolong dia. Abang pun pergi engkau landing gear tu kan, kaki trailer tu buat turun. Barulah dia jadi biasa kan, siapa pun macam tu Kalau kita mungkin apa, mungkin kita akan panik ni tu.
baru dia nampak nak kena potong trailer. Dia pun naik kat apa tu, dekat dia punya antara bahagian kepat prime mover dengan apa trailer dia pun putuskan pipe angin dengan apa electrical, no. Yang ni apabila dia bermula dengan mechanical, makna bahagian brake walaupun tak ada elektrik tak boleh buat apa. Sebab dia bukan bermula daripada electrical, no. Yang ni bermula daripada mechanical. Jadi yang punca api tu akan menyala dekat tayar. Ham cabut pala bateri ke apa pun tak guna. Walaupun kita dah putihkan elektrik pun tak guna. Kemudian tarik pisau tu, lock tu kan, dia pun jalan ke depan, tinggalkan trailer dah. Masa tu api dah mula menyambat kat tayar. Empat tayar terbakar, bomba pun sampai. Bomba tembak mengayak tu sampai betul-betul ni lah orang kata, betul-betul kau-kau memang lah tembak. Abang rasa setengah jam pun lebih tu tembak kau-kau. Barulah api tu padam betul. Tak ada asap apa lah. Kira tayar 8 biji belakang dia double axle, dengan sebahagian belakang bodi lori tu memang terbakar. Maknanya kalau dia tak potong trailer pun selamat lah. Tapi itu benda yang orang panggil preventif apa measure lah kan. Kalau kata kita bawa trailer, katakan jadi macam tu, kita selamatkan lah prime mover tu. Asingkan. Campur dengan tadi tu yang kata cabut bola bateri tu. Kalau trailer, cuba kita asingkan. Daripada terbakar semua, kurang-kurang kita boleh selamatkan prime mover. Sebab prime mover pun bernilai juga kan. Kalau hak baru RM100,000, kalau hak second hand RM10,000 punya harga. Dan satu lagi, daripada mechanical ni pun jarang-jarang sangat berlaku. Walaupun macam tu masih ada agak berlaku. Pernah berlaku dan abang pernah tengok sendiri. Dia ni pada lori yang lama juga, no? Dia lalu berpunca daripada pipe bahan api atau pipe diesel lah lalunya yang patah. Yang mana tempat yang ada pressure lah, lalunya dekat-dekat fuel pump lah. Dia tembak. Dia tembak ke manifold exhaust, no? Manifold exhaust yang panas manifold exhaust memang panas kan. Yang mana dia boleh menyebabkan apa, jadi ada apa, starting untuk menyala, tapi dia tak menyala lagi. Dia kena ada benda lain untuk dijadikan bahan bakar. Bahan bakar dia apa dia? Selalunya kan bawah prime mover tu, di antara enjin dengan apa kabin ni ada satu lapis insulation dia panggil kan. Kalau yang model lama dulu dia buat fiberglass, yang model baru ni pakai foam. Benda tu ikutkan dia memang tak boleh terbakar. Tapi dia, apabila dia dah disimbah dengan apa nama diesel, dia boleh menyala tau. Itu benda yang jarang berlaku lah, tapi tetap ada, pernah berlaku, no? Dan lagi satu, ini diceritakan oleh sahabat abang. Pernah satu kejadian, satu kenderaan yang special lah. Abang tak mau cerita apa dia, tapi kenderaan yang special, dia kenderaan berat yang special. Dia terbakar berpunca daripada apa? Pipe power steering dia pecah. Yang mana minyak power steering tu tembak ke apa manifold exhaust dan menyebabkan kebakaran dan terbakar. No, dan terbakar. Kalau kita ingat macam minyak power steering boleh menyala. Kira macam ni lah cerita, no. Minyak nyok yang kita duk goreng lauk kan. Minyak nyok tu kalau ikut logik mana boleh terbakar kan. Tapi dia boleh jadi bahan api kan. Yang tu lah, nak cerita yang tu lah kan. Jadi apa setakat yang abang boleh kongsikan, no? Setakat apa yang abang tahu. Kalau ada yang baik tu dan boleh dijadikan manfaat, ambil lah ia, simpanlah dan sebarkan sebagai apa ilmu pengetahuan kalau ada. Kalau tak ada, anggaplah ia sebagai hiburan saja. Macam biasa, jangan lupa di mana anda bermula.